Assalamualaikum guys, welcome back. Orang kata berhati-hati kalau berkata, takut nanti kita yang kena. Macam tu jugalah apa yang jadi pada ustaz dan juga ustazah jadian yang selalu viral dekat TikTok dan juga dekat media sosial dekat luar sana tu, yang mana sebelum ni diorang banyak keluarkan kenyataan-kenyataan yang meragukan dan juga yang mengundang kecaman netizen. Ya, fitnah yang kamu lontarkan, ya, kamu permain-mainkan, ya, kamu bukan agamawan. Last update yang aku buat pasal pasangan suami isteri lah yang mengaku diorang ni sebagai ustaz dan juga ustazah. Diorang katanya nak saman Amin Idris dan juga diorang tampil dan juga mengkritik beberapa agamawan yang lain yang katanya tak habis belajar. Untuk elakkan aku daripada kena saman sebab katanya fitnah diorang kata agamawan tak habis belajar, bukan sebab apa, sebabnya diorang tunjukkan kitab yang diorang gunakan untuk menjawab persoalan netizen dan sebagainya. Dan antara agamawan yang dipetik tu ialah Ustaz Azhar Idrus yang katanya kena kaji ataupun kena hafal isi dekat dalam kitab yang ditunjukkan tu. Saya terpaksa, ni kitab dia. Cari dulu kitab ni, ya, kepada semua ustaz-ustaz yang bercakap tu, Ustaz Mung tu, Ustaz Azhar Idrus, ya, baca kitab ni. Dan terbaru, info yang aku dapat, selepas lama memerhati, akhirnya pihak JAKIM bersuara dan juga tegur pasangan suami isteri ni. Kata wakil daripada pihak JAKIM, aku bacakan untuk korang. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM menasihat pendakwah bebas Ustazah Siti Afifah Syahbudin dan suaminya agar menggunakan pendekatan yang sesuai dan berkhidmah dalam menyampaikan dakwah. JAKIM dalam kenyataan kepada Harian Metro berkata pihaknya mengambil maklum berkaitan video tular di media sosial yang memaparkan sepasang penceramah suami isteri yang sering mengeluarkan kenyataan kontroversi termasuk mengancam akan mengambil tindakan undang-undang pada agamawan tertentu. JAKIM dan pihak berkuasa agama negeri sentiasa membuat pemantauan kandungan berkaitan hal ehwal agama Islam yang dipaparkan kepada khalayak, khususnya melalui penggunaan media sosial yang mendapat tempat dalam kalangan masyarakat mutakhir ini. Tolong JAKIM, tolong pergi dekat TikTok, banyak ustaz-ustazah jadian dekat situ yang jenis pengkit, lepas tu sembang pasal agama pun ada. Bukanlah nak kata diorang sembang pasal agama tu salah, baguslah diorang sampaikan benda-benda yang positif, tapi penampilan tu mungkin boleh bawa benda-benda yang tak berapa elok untuk kaum muslim sebenarnya. Silakan pergi kat TikTok. Bila sentuh pasal kritikan pakcik dan juga makcik ni dekat agamawan termasuk dekat penolong mufti, JAKIM dengan tegas bagi amaran dan juga teguran pada diorang. Aku bacakan untuk korang. JAKIM berkata semua pendakwah di negara ini adalah terikat dengan sistem pentauliahan di bawah pihak berkuasa agama Islam di negeri-negeri. Sebarang perlakuan yang bercanggah dengan peraturan dan undang-undang yang sedang berkuat kuasa boleh dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa. Jadi sekarang ni timbul persoalan, mana bukti pentauliahan ustaz dan juga ustazah daripada pakcik dan juga makcik ni? Kalau gunakan Datuk Seri, Tan Sri yang semua tu boleh disiasat, macam mana pula dengan gelaran yang lebih penting iaitu ustaz dan juga ustazah ni? Penting sebab apa? Sebab ustaz dan juga ustazah ni lah sebenarnya yang menyebarkan ajaran Islam, dan kalau kata bertentangan ataupun meragukan, itu sangat-sangat bahaya. Kalau guna ustaz dan juga ustazah tanpa pentauliahan ni, diibaratkan juga macam kata pakcik ni, Al-fitnatu asyaddu minal qatl. dia kalau tanya aku, benda ni memang sebenarnya kena ambil tindakan. Sebabnya apa yang pakcik dengan makcik ni buat mampu untuk pecah belahkan kaum muslim sebenarnya. Sebab apa? Sebabnya akan ada sebahagian yang mula mempersoalkan pasal agamawan yang ada. Kita kena admit, macam mana pun kita tahu yang pakcik, makcik ni especially mesti ada followers, dan followers dia sokong membetul-tuli. Macam sekarang ni kesan dia mungkin kita tak berapa nampak, tapi kalau kata dibiarkan lama-lama, confirm, percayalah, benda ni dia akan melarat dan kaum muslim akan jadi berpuak-puak. Pada pihak JAKIM, pendapat aku, jangan perhati saja, tapi kena ada tindakan. Kerja-kerja memerhati ni bagi pada kami netizen, dia bukan apa. Kalau kata nampak kebincangan ataupun benda-benda yang meragukan masa awal-awal tu, sepatutnya pihak JAKIM dah ambil langkah produktif untuk sekat benda tu daripada terus berleluasa. Ini orang tu dah followers beratus ribu, berpuluh ribu, barulah nak kata kami sentiasa memerhati. Dia paling kurang pun bukanlah kita nak kata asal benda meragukan tangkap, asal benda meragukan
bicara benda semua. Tak perlu macam tu pada pendapat aku. Paling kurang pun JAKIM kena ambil tindakan untuk keluarkan kenyataan. Sebagai contoh, pakcik dengan makcik ni, apa kedudukan dia dan adakah apa yang diajar oleh diorang dalam diorang punya live dan sebagainya tu benda yang memang ikut panduan agama Islam. Pada aku, at least itu benda yang paling lemah JAKIM perlu buat. Benda ni penting untuk Muslim dan juga non-Muslim lebih jelas. Break. Tengok dah kuning. Alah, betul lah. Dan akhir kata pepantun, jangan ikut kura-kura. Kalau takut, sembunyi dalam. Ada jenis tunggang agama, dahi lebam, hati hitam. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Mantap Pak Bau. Au, sakit. Kau ni bawa kereta apa benda pun tak tahu kiri kanan.